Okey, kita sambung yang ni. Soalan nombor 7. Okey, Zuhai, soalan nombor 7. Putaran dan peredaran bumi. Okey, nombor 7. Baca soalan. Bumi berputar pada Zuhai? Mana Zuhai? Jawab. senang je. Barat ke timur. Barat ke timur. Kenapa bergerak macam ni? Barat ke timur. Okey. Aidil nombor 8 Aidil. Lama tak dengar suara Aidil. Kawan-kawan rindu di suara Aidil ni. Cepat Aidil nombor 8. Nombor 8 Aidil, baca soalan. Sekejap, dia tengah baca. Baca soalan. Baca kuat-kuat. Maklumat nak dengar. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan apa? Putaran pada paksi dia. Bumi tu. Putaran bumi pada paksi dia menyebabkan apa? Kejadian apa? Bila berpusing, bumi itu berpusing pada paksi dia. Bukan dia beredar mengelilingi matahari tapi dia berpusing. Bumi itu berpusing. Kejadian apa? Kejadian B. Pandai. Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Tapi saya nampak tak berapa clear sangat. Okey. Fadlan. Okey, Fadlan nombor 9. Fadlan. Ya. Nombor 9. Baca soalan dan bagi tahu jawapan. Berdasarkan Raja 4 bandar yang berlabel P, Q, R dan S, yang manakah mengalami waktu malam? Yang mana mengalami waktu malam? Ni cahaya matahari kat sini. Yang mana? Aduh. Kejap. P ke Q ke R ke S? P. Tengok yang mana. Kalau malam maksudnya dia menghadap matahari ke tak? R. Jadi R. sebab R ni yang belakang. P ni waktu siang. Okey, nombor 10. S the Q. Alif, nombor 10 Alif. Alif Farhan, lain okey ke tu? Raja 5 menunjukkan kedudukan bandar X pada pukul 6 pagi. Di manakah kedudukan bandar X pada pukul 12 tengah hari? Kat mana? Di manakah kedudukan bandar X pada pukul 12 tengah hari? Berapa apa? Jawapan dia 12 tengah hari. B. Yang betul-betul matahari menghadap dia. Okey. Selepas Alif, Aziz. Okey Aziz, nombor 11 Aziz. U tu utara ke Malimah? U tu utara kan? Ya, betul. Aziz. Abdul Aziz, nombor 11. Antara yang berikut. Baca soalan nombor 11. Mana Aziz ni? Entahlah. Okay, Aisyah. Baca nombor 11 Aisyah. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan fenomena putaran bumi pada paksinya?
Yang mana satu? Fenomena putaran bumi pada paksinya. Jadi kalau bumi berputar pada paksi dia, berlaku apa? Kesan dia. Ada 3 kesan tu. Kejadian siang dan malam. Lepas tu perubahan kedudukan matahari dan perubahan dan panjang bayang-bayang. Jadi yang ni yang mana satu? A, B, C atau D? Yang mana gambar yang tunjuk bayang-bayang? B. C jawapan dia. Ni kan ada bayang-bayang ni, putaran bumi pada paksi dia berlaku perubahan dan arah kedudukan bayang-bayang. Mak cakap sebelah, saya tertengok yang sebelah. Sebelah? 11, bukan sebelah, 11. Ni, saya tertengok yang 13. Mesti tengok 13. Okey. Adam Darwish, baca dekat skrin nombor 12. Dia cakap dia Raja Ham menunjukkan bayang-bayang raja pada masa yang berbeza dalam satu hari. Okey, ni apa ni? Bayang-bayang raju pada masa yang berbeza dalam satu hari. J, bayang-bayang dia ke arah ni. K, ke arah sebaliknya. L, si pendek je bayang-bayang dia. Dan M, sama macam J. Jadi antara berikut yang manakah menunjukkan urutan bayang-bayang yang betul dari pagi hingga petang? Yang mana satu urutan dia? Okey, bila pagi matahari timbul sebelah apa? Timur, kan? Timur sebelah ni. Okey, kita tengok balik dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Muka surat. berat mana Mak Limah? Cuba cari muka surat berapa? Okay, dah masing-masing. Kesan berlakunya putaran bumi pada paksi dia. 100. Siapa dapat jumpa? Ceng. Ni 163. Awak tengok. 163. Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah ni. Jadi tengok, bermula daripada sebelah mana? Pagi ni. Sebelah timur. Ni timur. Lepas tu dia naik sikit. Jadi yang mana dulu ni? Antara, kalau sebelah timur, antara J dengan M ni, yang mana dulu? Tengok yang mana rendah. J ni tinggi lagi sikit. Jadi M ni baru mula-mula naik. Jadi M dulu mula-mula. Ni pagi. Lepas tu J. Bila dah naik tu, lepas tu? Lepas M, J, lepas J? K. Ya ke K? Bila tengah hari? Tengah hari mana? Tengah hari yang L. Ni. Tengok bayang panjang bayang-bayang dia pendek je. Jadi L. Dan L. petang K. Kedudukan bayang-bayang tu dia jadi macam K ni. Jadi urutan dia M, J, L dan K. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Sofia, nombor 13.
Ya. Nombor 13. Raja 7. Sofia mana? Jap. Tengok dekat skrin pun boleh. Rajah 7 menunjukkan kedudukan bayang-bayang sebatang pokok pada pukul 10 pagi. Mengapakah bayang-bayang itu berbentuk di sebelah barat? Darjah 7 menunjukkan kedudukan bayang-bayang sebatang pokok pada pukul 10 pagi. Mengapa bayang-bayang itu terbentuk di sebelah barat? Sebab Apa? matahari berada di sebelah barat. Ya ke? Matahari Tak. berada Di sebelah timur. Matahari berada di sebelah timur. Dia berlawanan dengan bayang-bayang tu. Kalau bayang-bayang sebelah sebelah barat, maksudnya matahari sebelah timur. Kalau matahari sebelah barat, bayang-bayang sebelah timur. Okey, mana? Nombor 14. Mak Limana, siapa yang jawab? Siapa lagi tak jawab ni? Ilyas. Nombor 14 Ilyas. Ilyas. Nombor 14 Ilyas. Ilyas. Raja yang Tak dengar suara awak. menunjukkan kedudukan bayang-bayang di sebuah bangunan. Okey, lepas tu bawah dia ni. Berdasarkan kedudukan bayang-bayang itu, di manakah kedudukan matahari? Bila bayang-bayang sebelah ni, mana kedudukan matahari? S, T, U dan D. Mana satu? T. T. Kalau T, dia akan jadi macam ni, T. Ni. Oh, Ni. Bayang-bayang dia sikit je. Ingat tadi dia berlawanan. Kalau tengok V. bayang-bayang. U. Bayang-bayang sebelah mana ni? Sebelah barat. Jadi matahari mestilah bertentangan dengan bayang-bayang ni. U. Aziz cakap Cina lah. Dia private chat saya, dia cakap Cina. Main private chat pula. Mana tutup private chat ni? Semua orang private chat saya. No why. Dia cakap awak sebab dia nak awak salah banyak. Okey. Anas, nombor 15 Anas. Anas? Mana Anas? Nombor 15. Muhammad Anas. Mana Muhammad Anas ni? Cepat lalu. Anas? Kisah nyata dihantui hidup. Okey, Darwish Hadif. Lama tak dengar suara Darwish. Darwish. Dah selalu mandiri. Nombor 15 Darwish, baca soalan. Darwish. Darwish Hadif. Zakwan. Zakwan tak boleh buka mikrofon. Pula. Saya je lah.
Okey, Zuhair lah. Zuhair dia rajin. Yang jadual 1 ke? Ya, nombor 15 ni. Pertama, jadual 1 je lah. Menunjukkan keputusan bagi sesuatu penyiasatan tentang bayang-bayang satu objek dalam satu hari. Okay. Ini panjang bayang-bayang. 8 pagi 50 cm, 10 pagi 25, 12 tengah hari 5 cm, 2 PM, 2 petang 25 cm, pukul 4 petang 50 cm. Pernyataan manakah yang betul berdasarkan maklumat jadual 1? Okay, kita baca A. Pada awal pagi dan lewat petang, matahari kelihatan lebih tinggi. Betul ke? Tengok, awal pagi dan lewat petang, matahari kelihatan tinggi di langit. Atau tinggi di langit. Betul ke salah? Okey, kita baca lagi B. Okey. Pada waktu tengah hari, matahari kelihatan tinggi langit. Betul. Ya, bila tengah hari dia tinggi di langit, lepas tu bayang-bayang dia pun tengok ni bila tengah hari pendek. Okey. Betul. Nombor 16. Macam mana nak kebalkan tu? Okey, 16. Yelah, tekan apa? Siapa nak baca 16? Saya jelas semua. Saya. Kiansha, 16. Yelah, tadi PA pula. Wajah 9 menunjukkan pajak dan kedudukan Kita dah guna ni tadi. banyak Suatu. objek pada pukul 8 pagi. Ni Raja ni nak tunjuk pasal panjang dan kedudukan bayang-bayang objek pukul 8 pagi. Okey, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan bayang-bayang objek itu pada pukul 2 petang? Kalau 2 petang, bayang-bayang dia ke arah mana? Ni 8 pagi. Bayang-bayang dia ke arah barat. Kalau petang. Petang yang mana? Petang bibi. Yang ni dah salah dah sebab dia sama dengan yang tadi. Ni panjang sangat. Bila panjang dah ni, tengok. Bila panjang, sebenarnya petang. C pun bukan. Tengok B. Bibi. Jadi B. Bayang-bayang dia ke arah timur. Sebab matahari bila pukul 2 tu dah nak ke barat dah. Okey. Alif, nombor 17. Soalan yang terakhir. Antara carta pelang berikut yang manakah menunjukkan perubahan panjang bayang-bayang suatu objek dari pukul 12 tengah hari ke 6 petang. Yang mana satu? Antara berikut carta palang ni mana menunjukkan perubahan panjang bayang-bayang suatu objek. Dia bermula dari pukul 12 tengah hari sampai pukul 6. Bila 12 tengah hari, bayang-bayang pendek ke panjang? Pendek. Pendek. Bila pendek, jadi yang mana satu? Tengok bila pendek. A ni dah salah dah sebab pukul 12. Ni kan salah dah sebab dia bermula dengan panjang dulu. Okey, antara B dengan C. Jadi bila matahari makin petang, makin lewat tu bayang-bayang makin panjang. Jadi jawapan dia B. Sebab C ni salah lah bila dah makin lewat dia makin pendek pula. Tak. Okey. Okey, itu dah habis dah untuk tajuk bumi. Kita ulang kaji pasal bumi ni. Sekarang ni kita nak tengok pasal mesin. Mesin yang kita nak belajar kan? Ya, mesin. Dah tajuk terakhir dah mesin ni. Muka surat berapa Malimah? Muka surat 169. Tajuk mesin.
Mesin ni. Contoh mesin ni peralatan yang awak guna dalam kehidupan seharian awak. Contoh kalau yang ni nak buka penutup botol. Tu botol arak aja mah. Mana ada botol arak? Ni botol tu pun boleh ada kan? Kalau dulu botol air sasi. Ada botol air minuman pun ada yang macam ni. Okey, gunting. Nanti awak akan belajar gunting pun termasuk dalam mesin. Kenapa kita panggil mesin? Nanti kita akan tengok. Dan ni apa ni? Kereta? Kereta sorong. Siapa pernah guna? Kereta sorong. Saya pernah bawa. Saya kan saya apa tu gali batu letak dalam tu saya bawa terus angkat. Nanti kita tengok. Betul lah tu. Okey, dan ni yang kuning ni? Tahan pintu. Kat sekolah pun banyak kan? Okey, dan ni? Tapi kat sekolah pun tak tahan. Ni jam kan? Dan ni? Penutup Botol. penutup tudung botol. Dan ni? Crane. Apa ni? Contoh awak nak angkat. Barang besar. Wah. Angkat barang besar. Boleh. Okey, sekarang kita nak tengok tuas. Tuas ni dalam mesin ni kita akan belajar pasal tuas. Apa itu beban, fulcrum, daya. Macam mana nak tahu semua tu? Okey, ni semua ni dalam tajuk tuas. Dalam mesin ni lah yang kita nak belajar ni. Okey. Kita nak tengok satu video ni. Pasal mesin. Tuas. Mesin pula. Mesin merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Mesin ni digunakan untuk memudahkan kerja Terdapat kita. pelbagai jenis mesin. Salah satu contoh mesin ringkas ialah tuas. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Ni tuas yang kita nak belajar ni. Untuk mengangkat dan mengumpil sesuatu objek. Okay, sekarang kita tengok. Nak mengangkat objek. So, kita guna ni. Macam Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. dalam tuas, mesin ringkas ni dia ada 3. Kalau kena ingat beban, fulcrum dan daya. Apa dia ni yang pertama ni? Beban. Yang kedua? Daya. Yang segitiga ni fulcrum dan daya. Ya. Beban, fulcrum dan daya. Beban ialah berat sesuatu jasad. Fulcrum pula ialah suatu titik pada balang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Daya ialah tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberikan kesan. Kedudukan beban, fulcrum dan daya boleh berubah-ubah mengikut jenis alat yang digunakan. Okey. Ni beban tu maksudnya objek yang awak nak angkat ataupun objek yang awak nak alihkan. Ni beban dia. Okey, fulcrum ni satu titik dia untuk awak angkat. Contoh macam kalau awak kalau awak main jongkang-jongkit. Kan, jongkang-jongkit. Kat tengah-tengah tu bila ada benda kat tengah-tengah tu menyebabkan ada boleh gerak tu kan. Seorang kat hujung. Contoh Zuhai dengan Alif main jongkang-jongkit.
Okey. Jongkak-jongkik. Seorang duduk sini. Alif duduk sini. Zuhai duduk sini. Beban. Jadi bila Alif turun, maksudnya bila Alif turun ke bawah ni, beban ni pun akan naik. Jadi nak kata ni nak alihkan. Contoh nak alihkan orang tu. Dan kat tengah, dia boleh bergerak turun dan naik ni sebabkan ada yang kat tengah tu, titik dia tu. Kalau jongkak-jongkik kan ada skru tu kan dekat tengah-tengah. Ataupun Spring lah. Spring tu. Ya. Barulah boleh bergerak. Kalau straight je tak boleh bergerak. Kalau macam titi tak ada fulcrum. Tak ada titik dia tu, tak boleh nak naik kan. Okey. Boleh berubah-ubah mengikut jenis alat yang digunakan. Berikut merupakan aplikasi tuas dalam kehidupan seharian. Contoh kalau yang ni, kita nak buka tin. Nak buka penutup tin. Pernah buka tak penutup tin ni? Contoh macam nak buka penutup tin cat. Lagi apa lagi? Susu. Kalau siapa ada minum susu yang ada dalam tin, nak buka penutup tin. Membuka penutup cat. Penutup tin bertindak sebagai beban. Hujung pemutar skru yang menyentuh tin ialah fulcrum dan tangan yang menolak pemutar skru bertindak sebagai daya. Beban tu kan benda yang kita nak buka. Benda yang kita nak buka ni penutup tin. Penutup tin ni sebagai beban. Dan bila fulcrum ni kan kita letak skru pada penutup tu, kita cungkil dia kan. Jadi itulah kita panggil fulcrum. Dan tangan awak yang tekan tu, tu kita panggil daya. Sebab awak letak satu tenaga untuk buka benda tu. Okey. Menyapu sampah. Contoh menyapu sampah. Awak semua rajin kan kat rumah selalu tolong mama, umi, ibu semua sapu sampah, betul? Ke tak? Ada vacuum. Guna vacuum. Okey. Dalam masa awak sapu tu pun tu aplikasi tuas juga. Kat mana beban? Okey, bila sapu sampah kat mana beban? Rasa kat mana beban? Beban tu benda yang kita nak. Apa dia? Kat yang bawah. Dekat bawah ni. Kan kita nak sapu sampah tu. Okey, beban. Lepas tu kalau fulcrum kat mana? Kat batang menyapu. Menyapu. Okey, daya? Tangan. Okey, kita tengok. Tangan yang menolak batang penyapu bertindak sebagai daya. Bahagian pangkal batang penyapu bertindak sebagai fulcrum, manakala bahagian hujung penyapu bertindak sebagai beban. Bawah hujung ni sebagai beban sebab kita nak sapu sampah. Dan daya ialah yang kita guna tangan tu, kita tolak. Fulcrum ni kan atas, bahagian atas kita tak gerakkan ni. Kita terstatik je sebabnya nak senang untuk satu lagi yang kat batang tu, kita nak gerakkan penyapu tu. Ke awak statik yang dekat tengah, yang hujung yang awak gerakkan? Mana satu awak sapu, yang mana satu? Batang tu ke yang awak gerakkan ke yang hujung yang awak gerakkan? Hujung kat tangan atas. Yang batang tu kan tengah-tengah, tangan yang pegang batang yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan tu kita panggil daya. Okey, contoh stapler. Pengokot atau Pengokot. stapler. Bahagian Okey, pengokot ni bila kita nak stapler kertas. Yang mana daya? Ingat, daya tu yang kita guna tenaga kita. Kat mana? Bila kita nak stapler, kat mana kita pegang Dekat ni. Hujung tu kan? Hujung.
Sebab kita guna tangan. Kita nak tekan tu. Tu daya. Okey, beban yang mana? Beban. Tak dalam. Kat dalam. Okey, fulcrum yang mana? Fulcrum tu yang dia duduk statik je. Dia tak tengah. bergerak. Kat tengah. Atas tu. Fulcrum kat ujung. Sekejap kita tengok. Bahagian atas stapler yang ditekan bertindak sebagai daya. Fulcrum yang Bahagian ujung. belakang bertindak sebagai fulcrum. Manakala bahagian yang mengepit kertas bertindak sebagai beban. Okey ni. Fulcrum ni. Fulcrum kan dia tak bergerak. Dia yang boleh membuatkan kita tekan. Dia bergerak. Apa ni? Stapler ni bergerak tekan beban tu. Ni beban dia kat sini. Okey, boleh faham? Tengok kedudukan beban daya fulcrum tu dia berubah-ubah mengikut objek tu. Mengikut apa contoh mengikut alat yang kita gunakan. Dan ni contoh kita nak paku. Mencabut Kita paku. pukul. Kalau kita nak cabut paku. Beban. Beban kat mana? Beban dekat yang tu. Paku. Paku. Lepas tu fulcrum yang mana? Fulcrum tu yang dia tak bergerak, yang dia statik untuk. Ujung. Yang bawah tu. Bawah ujung. Yang mana daya? Daya yang kita guna tangan. Atas. Tangan ni. Tangan. Atas. Kan? Pandai. Pemegang yang digerakkan bertindak sebagai daya. Kepala tukul yang menyentuh permukaan kayu bertindak sebagai fulcrum, manakala paku bertindak sebagai beban. Okey, good. Paku sebagai beban, fulcrum ni yang menyentuh kayu ni. Dan pemegang tukul tu sebagai daya. Apakah hubung kait antara beban, fulcrum dan daya? Hubung kait. Lihat situasi berikut. Hubung Susunan kait manakah yang memudahkan kita untuk mengangkat beban? Maksudnya hubung kait yang kita nak angkat beban tu. Yang mana satu yang Apabila fulcrum diletakkan berdekatan dengan beban, sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okey, untuk hubung kait ni nanti kita sambung untuk kelas minggu depan. Untuk hari ni awak ingat tu dulu. Beban yang mana, fulcrum yang mana, daya yang mana. Okey, boleh? Boleh. Kena ingat 3 ni. Nanti awak duduk sapu ke apa awak ingat. Ni fulcrum, ni daya, ni beban. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita baca doa selepas belajar.